Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. So, ini tadi contoh fungsi, produk dan juga objek. So, kita akan pergi kepada apakah itu komponen. Okey, komponen bagi sesuatu produk. Okey, komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Kalau kita tengok pada gambar raja di sebelah ni, meja. So, komponen bagi meja adalah skru, muka meja dan juga kaki meja. So, ini adalah komponen supaya fungsinya untuk menyokong sesuatu produk. Okay, fungsinya pula, fungsi komponen melaksanakan tugas yang tertentu. Contohnya skru ni. Apa tugas skru? Tugas skru adalah untuk memegang ataupun melekatkan kaki meja dengan muka meja. Okey. Muka meja pula fungsinya, apakah tugas dia? Adalah tempat untuk meletakkan buku. Dan kaki meja, apa pula tugas kaki meja? Kaki meja digunakan untuk menyandang muka meja. Okey. So, kalau awak nampak di sini ada lantai. So, lantai bukan komponen meja. Lantai kita panggil dia sebagai super system. Apa benda pula super system ni? Okay, super system adalah merupakan faktor persekitaran yang akan bagi kesan terhadap fungsi produk tersebut. Okay, walaupun produk tersebut boleh berfungsi dengan baik, tapi disebabkan super system ni, disebabkan faktor persekitaran ni, dia boleh bagi kesan yang tidak baik kepada produk tersebut. Okay, contohnya lantai, cahaya, kelembapan. Yang ini pun kita panggil sebagai faktor halangan. So, nanti sekejap lagi kita akan pergi tengok contoh lain bagi super system, bukan 3 ni je. Okay, katakanlah lantai ni tak rata. Okay, walaupun produk ni dah cukup baik dah. Sebenarnya maksudnya tak ada skru yang berkarat. Maksudnya barang yang baru dibeli. Tapi kalau kita letak meja tu dekat atas lantai yang tak rata, masih lagi meja tu akan bergerak. Betul kan? Dia tak stabil. So, itu yang kita panggil sebagai super system. Dia bagi faktor juga terhadap kesan yang negatif pada penggunaan produk. Okey, sekarang barulah kita pergi kepada macam mana nak melukis sistem fungsi. Ini sangatlah pentingnya. Okey. Awak nak buat, bila awak belajar bab ni, awak bukan setakat berhenti sampai di sini saja. Sebab untuk bab 1 ni, awak akan guna pakai balik untuk awak buat dokumentasi bagi bab, bukan bagi bab pula. Untuk projek tingkatan 3. So, untuk bab ni memang awak akan guna balik daripada awal sampai akhir bab 1 ni. Awak akan guna balik tingkatan 3 nanti. So, kena betul-betul faham. Tak faham pun cuba juga faham. Berusaha untuk faham. Okey, jangan biar tak faham, tak faham. Okey, tak nak macam tu. So, dekat sini awak nampak ada kotak je. Okey. So, kita nak isi kotak ni dengan komponen tadi dan juga super system dan juga objek. So, ingat dalam sistem fungsi ada 3 elemen tu. Awak kena ingat kena ada komponen. Untuk lukis sistem fungsi kena ada komponen, ada objek dan juga kalau ada faktor yang mengganggu, kita letak super system. Kalau awak tengok kotak ni macam ada berlainan rupa dia. So, ini bentuk hexagon ke? Hexagon ke ni? Okey. Okey, yang bentuk macam ni. Yang ini khas untuk super system. Okay, so kat dalam modul tu ada satu kotak tepi tu. Kalau awak perasan. Okay. Saya ada sediakan satu kotak kecil. So, ini awak boleh isi dah tadi. Okay. Labelkan komponen meja. So, awak boleh isi ini apa, ini apa, ini apa. So, ini awak dah boleh isi. Super system juga awak dah boleh isi. So, sekarang pada bahagian yang ini kita nak isi. Okay. Okay.
So awak berisi, saya tak bagi lagi lah untuk bahagian tu. Tapi tak apalah, saya bagi tahu je dulu. Awak boleh tulis kecil kat sini ke. Okay. Saya nak beritahu ini simbol untuk apa, ni untuk apa dan ini untuk apa. Okay. Awak anak-anak kecil macam tu je. Okay. So yang ini dah benda pula ni. Okay, kejap ya. So untuk kotak ini, ini adalah untuk super system. Okay. So untuk kotak 4 segi tepat ni pula, ini kita nak letakkan komponen. Dan kalau awak nampak ni satu bentuk lagi, satu ni bentuk elips ni, elips atau bujur. Okey, ni bentuk-bentuk Kalau untuk bentuk elips, kita nak isi objek. Okey. So itu penggunaannya. Okey. Okey, sekarang kita cuba isi kotak pertama ni. So saya dah nyatakan kat sini, yang ini adalah untuk super system. Jadi kita isi apa super system? Lantai. So lantai ni adalah super system, so kita isi. So lantai memegang apakah? Lantai memegang apa ni? Lantai memegang kaki meja, dan kaki meja ini adalah komponen. So just start dengan komponen. So awak sini kaki meja memegang apa pula? Kaki meja atasnya. Kaki meja memegang muka meja. So kalau awak nampak kat sini skru ni. So skru. Skru ni pula adalah memegang dua, sebab tu kita letak dekat bawah. So skru memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. So sebab tu kita tak boleh letak kat tengah-tengah ni. Okay, kalau tak kat tengah-tengah ni dapat satu je. Maksudnya kaki meja, skru, muka meja, macam tu je. Tak. Kita kena letak skru kat bawah sebab skru memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. Dan last sekali muka meja, dia punya fungsinya ada tempat meletakkan buku. Jadi buku itu adalah objek. So macam ni cara kita nak melukis sistem fungsi. Ini yang paling senang lah ni sebenarnya. Kalau nak ikutkan komponen betul-betul bagi meja ni, awak kena leraikan komponen tu satu persatu. Contohnya kalau kaki ni ada 4, so maksudnya kaki meja 1, kaki meja 2, kaki meja 3, kaki meja 4. Maksudnya sistem fungsi awak ni lagi detail, lagi banyak lagi nak kena buat. So ini dia punya basic sahaja. So untuk yang ini adalah fungsi bagi produk yang boleh berfungsi dengan baik. Maksudnya tak ada masalah pada meja tersebut. Awak boleh guna dengan elok. Jadi sistem fungsinya rupanya macam tu. Okay. Kalau model fungsi, sistem model fungsi yang nak menunjukkan produk tu ada masalah, jadi nanti lain pula. Lain tu daripada mana? Lain tu daripada segi ni, garisan interaksi. Yang warna merah ni, anak panah ni, ini sebenarnya penting. Kan dah tertekan dah sebenarnya tu. Okay. Ini garisan interaksi, model fungsi. Dalam model fungsi kita guna garisan interaksi tu nak menunjukkan dekat mana punca masalah produk. Okay, itu contoh simbolnya. Kalau yang ini simbolnya tadi awak dah guna berguna.
berguna ni normal lah. Okay, tak ada masalah lah pada komponen tersebut. Okay, kalau putus-putus berguna tetapi tidak mencukupi. So, maksudnya dia masih lagi katakanlah kaki meja dengan muka meja. Skru tu masih ada lagi kat situ. Dia masih lagi boleh pegang, cumanya fungsinya tak berapa baik. Tak mencukupi maksudnya ada problem kat situ. Menyebabkan kaki meja dengan muka meja tu longgar. Okay. So, berguna tetapi berlebihan. Ini pun kira normal lah juga. Okay, boleh digunakan. Okay, bermasalah. Maksudnya yang mendatangkan perkara yang mendatangkan masalah untuk komponen tersebut. So, kita tengok. Okay, so ni awak boleh isi dalam modul awak. Okay, kena ingat. Dia punya simbol. Dia punya maksud sebab lepas ni awak pula yang nak buat. Okay. Okay, so ini yang kita katakan sebagai yang ada masalah. Okay. So, contohnya pernyataan masalah kat sini, dia kata meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Jadi, buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dan kaki meja banyak berkarat. So, saya dah bagi awak kotak di sini. Okay. So, kita kena isi lah. Okay, untuk kotak bahagian ini. Tadi, kita tengok balik yang betul punya. Maksudnya produk yang dalam keadaan baik sebab kita nak guna balik benda ni untuk buat lukisan sistem fungsi bagi produk yang ada masalah. So, lagi satu saya lupa. Jangan lupa ini, perkataan ni, memegang, dia punya fungsi ni mesti kena tulis. Lantai memegang kaki meja, skru memegang kaki meja, skru memegang muka meja, kaki meja memegang muka meja dan muka meja memegang buku. So, ini kena tulis. So, yang ini awak salin balik pada kotak di bawah ni. Pada yang sini pula. Okay. Saya tengok modul. Okey, ini awak dah isi kot. So yang ini pada muka surat 9. Saya dah bagi 9 ke belum? Saya bagi awak 8 je. Okey. Kesat 9. Okey, tak apalah. Okey, saya rasa sampai berhenti sampai dekat sini dulu. So, kita akan sambung yang model fungsi bermasalah tu untuk yang kelas akan datang. So, saya nak pastikan awak boleh melukis model fungsi yang basic, yang cekap, yang maksudnya produk ni tiada masalah dengan baik lah. Okay, so jangan lupa buat aktiviti berfikir ni. Labelkan komponen kerusi di bawah berdasarkan komponen yang diberikan dan juga lukis model fungsi kerusi tersebut. So, untuk tugasan awak pada kelas hari ini adalah muka surat 8. Okay. So, pastikan hari ini hantar kerja. Muka surat 3. Dan kemudian tarikh awak boleh hantar muka surat 8 pula. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.